Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jumpa lagi kita dalam sesi pembelajaran Pendidikan Islam tahun 5. Pada hari ini kita akan belajar bidang sirah unit 1 Hijrah Membawa Rahmat. Murid-murid, apakah pengertian hijrah? Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Faktor utama berlakunya hijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah. Hijrah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Hikmah di sebalik peristiwa hijrah. Agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Semakin banyak orang memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Situasi ini mengakibatkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Umat Islam menerima ancaman dan siksaan sehingga ada dalam kalangan mereka dibunuh dengan kejamnya. Mereka juga dipulaukan serta menerima cacian, penghinaan dan dilemparkan fitnah. Kehidupan ketika itu sangat perik sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat dan secara rahsia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah setelah mendapat perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Baginda pergi menemui Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perancangan rapi serta tersusun diatur bersama-sama. Antara individu yang terlibat dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ialah Abdullah bin Uraikid. Beliau adalah seorang musyrik yang mempunyai keahlian dalam menunjuk jalan di padang pasir. Sekitar 4 bulan sebelum berangkat berhijrah, Rasulullah dan Abu Bakar menyerahkan 2 ekor unta kepadanya untuk dipelihara untuk kegunaan tunggangan berhijrah nanti. Sampai masanya, beliau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan membawa unta tersebut untuk berhijrah. Abdullah bin Uraikid diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Ini bertujuan untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Kedua, Abdullah bin Abi Bakar. Beliau adalah anak Sayyidina Abu Bakar yang ditugaskan sebagai pengintip untuk mencari maklumat dan menyampaikan maklumat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari sebelum meneruskan perjalanan ke Madinah. Abdullah mendengar apa sahaja perbicaraan penduduk Mekah tentang mereka di siang hari dan pada petangnya menyampaikan info tersebut kepada mereka. Setiap malam dalam tempoh 3 hari tersebut, Abdullah tidur bersama mereka dan pulang pada waktu subuh. Ketiga, Asma binti Abi Bakar.
Beliau juga adalah anak kepada Saidina Abu Bakar. Tugasannya adalah menghantar makanan ke Gua Sur setiap hari. Sangat menakjubkan kerana saat itu ia sedang hamil tua. Namun, mampu mendaki gunung yang tidak mampu didaki oleh semua orang. Asma digelar Zatun Mitaqain. Artinya, pemilik dua ikat pinggang. Kerana ia memotong kain ikat pinggangnya untuk mengikat mulut kantung makanan tersebut. Keempat, Amir bin Fuhairah. Beliau adalah mantan hamba kepada Saidina Abu Bakar. Beliau diberi tugasan supaya membawa kambing-kambing peliharaannya ke padang pasir pada waktu siang bagi menghilangkan jejak kaki Abdullah dan Asma. Dan pada waktu petang membawa kambing ke Gua Sur untuk diperah susunya. Murid-murid, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidur di katil baginda dengan menggunakan burdah baginda. Tujuannya untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Setelah itu, baginda dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di luar kota Mekah. Hadiah lumayan ditawarkan jika berjaya menangkap baginda. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Sur. Semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Abu Bakar meneruskan perjalanan hijrah. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba. Di Quba, baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dinamakan Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Madinah. Ketibaan Nabi Muhammad SAW disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Semasa di Madinah, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta membina masjid. Kini, masjid ini dikenali sebagai Masjidin Nabawi. Negara Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Murid-murid, apakah kepentingan peristiwa hijrah? Pertama, umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Kedua, rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman dan damai. Ketiga, dakwah dapat disebarkan secara meluas. Keempat, negara Madinah menjadi maju dan digeruni musuh. Kelima, membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Keenam, mengatur strategi berdakwah. Sekarang, mari kita pelajari apakah iktibar peristiwa hijrah. Pertama,
melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Kedua, membuat perancangan yang teliti sebelum melakukan sesuatu perkara. Ketiga, sentiasa tenang dan tabah menghadapi cabaran. Keempat, menjadi sahabat yang hormat menghormati dan saling membantu. Kelima, sanggup berkorban masa dan tenaga demi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, berusaha memperbaik diri atau keadaan kepada yang lebih baik. Murid-murid, dalam peristiwa hijrah, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan sikap taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita contohi dalam kehidupan kita seharian. Dan yang murid-murid, kamu semua telah berjaya mengikuti pelajaran kita pada hari ini hingga ke akhirnya. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran pendidikan Islam yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.